Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan menyambung perbahasan kita daripada kitab ataupun risalah Bayan Fadlul Ilmi was Salaf, Bayan Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 795 Hijrah, yang mana insya-Allah pada petang ni kita akan sambung perbahasan kita daripada bab yang ketujuh. Kalau kita lihat dalam buku terjemahan kita ni, bab yang ketujuh pada muka surat yang ke-65, iaitu di bawah tajuk Manhaj Salaf dalam memahami ilmu yang bermanfaat. Okay. Kalau kita lihat buku kita ni ataupun risalah kita ni tak banyak. Kita ada lebih kurang 5 bab dan 1 bab yang ringkas. Maknanya satu-satu bab ni ringkas. Bab yang ke-7, ke-8, ke-9 dan yang terakhir yang ke-10. Yang ke-11 kalau dalam buku terjemahan ni, dia hanyalah tambahan daripada penterjemah dan bukan satu bab yang memang asalnya ada dalam kitab kita. Okay. Dan insya-Allah pada petang ni perbahasan kita manhaj salaf dalam memahami ilmu yang bermanfaat. 6 bab sebelum ni kita dah bahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Dan petang ni kita akan tengok bagaimana golongan yang awal, golongan para salafus salih. Sebab kita pun setuju salaf yang dimaksudkan di sini ialah golongan salafus salih. Macam mana dia orang melihat dan memahami ilmu yang bermanfaat itu sendiri. Jadi kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab. Para ulama salaf dan tabi'in seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuya rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kaedah-kaedah ilmu fiqh dan akidah, yakni usuluddin, dalam penulisan yang ringkas dan mudah difahami, tanpa memerlukan perbahasan yang panjang lebar dan berlarutan.
Selain itu, mereka juga telah menjelaskan pendapat-pendapat yang menyelisihi as-sunnah dan penjelasan yang amat mudah difahami. Penjelasan mereka tidak berbelit-belit dan tidak dibahaskan secara panjang lebar, sebagaimana penjelasan ulama ahli kalam yang datang setelah generasi salaf. Walau bagaimanapun penjelasan panjang lebar para ulama ahli kalam tidak memberikan apa-apa faedah, bahkan ianya menyelisihi kebenaran. Antara benda yang disebutkan oleh penulis kitab, iaitu Ibn Rajab Al-Hambali, yang mana kalau kita tengok poin yang dia ingin sampaikan pada permulaan bab yang ketujuh, ulama salaf itu bila mana mereka membahaskan ilmu, sifatnya ringkas dan tidak panjang lebar. Sifatnya mudah difahami. Perbahasannya bukan perbahasan yang berbelit-belit. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, antara cara golongan salaf memahami ilmu ialah mereka melihat dan menjadikan ilmu itu ialah ilmu yang mudah untuk difahami. Itu kaedah dia, iaitu kita kena lihat ilmu ni mesti sifatnya mudah difahami. Ilmu tu memang sifatnya berat, tapi penjelasan kepada ilmu tu dia mesti selari dengan fitrah manusia, iaitu mudah dan tidak berbelit-belit. Apalagi kalau benda tu berkaitan dengan akidah ataupun usul agama. Sebab akidah ialah perkara yang paling utama daripada sekalian perkara yang ada dalam agama ni. Dan akidah juga ialah perkara yang wajib ada bagi semua orang Islam secara umumnya. Bahkan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang disebut sebagai ummi, seperti mana dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan hambanya ataupun rasul daripada kalangan bangsanya sendiri, iaitu bangsa yang ummi. Okay, maknanya Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi datang daripada kaum tersebut, dan Nabi punya golongan pertama ataupun sasaran pertama yang Nabi kena dakwah dan islahkan ialah golongan ummi, yang tak pandai menulis, tak pandai membaca. Maknanya golongan ni bukan golongan intelektual yang ada kefahaman yang baik ataupun golongan yang ada pendidikan formal yang baik, tak. Musyrikin Mekah ataupun orang Mekah pada waktu tu, Quraisy dan seluruhnya yang ada di zaman Nabi, mereka bukan kategori orang yang intelektual tinggi, bukan. Mereka bukan orang yang kita sebut orang yang profesional, tidak. Mereka orang yang digelar sebagai ummi, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Jadi perbahasan akidah dibahaskan dengan begitu simple. Itu menunjukkan bahawasanya ilmu itu ialah ilmu yang bermanfaat. Sebab semua lapisan generasi masyarakat boleh faham. Sama ada yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, semua boleh faham. Berbeza dengan sebahagian orang memandang satu ilmu tu akan nampak hebat bila mana perbahasan dia tu terlalu tinggi sehingga orang tak faham. Bila mana makin tak faham, makin hebat ilmu tu. Itu bukan. Itu kaedah kita saja yang buat. Tapi kaedah ilmu yang asalnya lah mudah. Kaedah ilmu yang asal ialah dia bersifat mudah. Para ulama salaf banyak berdiam diri dan tidak mahu terlibat dalam perdebatan. Bukan kerana mereka itu jahil, lemah dan tidak mempunyai kemahiran dalam berhujah, tetapi ini menunjukkan ketinggian ilmu yang dimiliki dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dalam poin ini Ibn Rajab beritahu para ulama salaf mereka lebih suka berdiam diri. Mereka lebih suka untuk tidak banyak bercakap. Menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana orang yang banyak ilmu dan alim, maka makin sedikitlah kalamnya. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nak menyifatkan orang yang tinggi imannya. Dalam Quran Allah Taala sebut surah Hud, "Falyadhaku qalilan walyabku katsira." Ini ayat Quran. Kalau orang tu betul-betul
tahu dan orang tu betul-betul beriman, sifat dia akan sedikit ketawa dan banyak menangisnya. Sebab orang semakin banyak ilmu, semakin tinggi ketakutannya. Kita semua sini mungkin pernah dengar ayat dalam surah Fatir, Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah orang alim. Nak beritahu kepada kita, orang yang takut sifatnya tak banyak bercakap. Tapi kalau orang yang tak takut, banyak bercakapnya, banyak sembangnya. Tuan-tuan tengok orang yang takut dengan satu benda, dia tak berselera nak bercakap banyak, tak ada selera nak bercakap banyak. Okay. Itu tanda orang yang takut. Begitu juga dalam bab ilmu. Orang tu kalau dia makin banyak ilmunya, kurang percakapannya. Dia hanya bercakap pada benda-benda yang penting. Dan dia menyibukkan untuk memperbaiki dirinya. Berbanding dia sibuk untuk menguruskan urusan orang lain, melainkan urusan tu urusan yang ada maslahat. Urusan-urusan yang berkait dengan kehidupan manusia sejagat, maka ulama akan bincang. Cuma menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tak penting. Yang mana kita hidup di akhir zaman ni, manusia sibuk pada benda-benda yang tak penting, perbahasan yang tak penting. Akhirnya mereka merasakan perbahasan tu perbahasan yang menunjukkan mereka ni orang yang boleh diletakkan sebagai golongan ada ilmu, tapi tertipu. Sebab tu Nabi juga telah beri kepada kita ni ancaman, di akhir zaman akan keluarnya satu kumpulan namanya Ruwaibidah. Ruwaibidah ni orang yang banyak bercakap fi umurid dunia, pada semua urusan dunia, dan juga umur al-akhirah, urusan-urusan akhirat, dalam keadaan tak ada ilmu. Menunjukkan kepada kita tidak adanya ketakutan dalam hati golongan seperti ini. Sedangkan mereka yang hidup setelah generasi salaf ini sering memperbesarkan permasalahan, sama ada dalam ilmu akidah maupun ilmu fiqh. Walaupun mereka hanya menguasai satu bidang tertentu, mereka tidaklah mempunyai kepakaran seperti yang dimiliki oleh generasi salaf terdahulu. Mereka suka melibatkan diri dalam perdebatan kerana terpengaruh kesan daripada mempelajari ilmu kalam dan rendahnya sikap tawaduk pada diri mereka. Ketika Imam Al-Hasan rahimahullah mendengar sekumpulan manusia yang sedang berdebat, beliau berkata, haula'i qaumun mallul ibadata wa khuffa alaihimul qaul wa qilla wara'ahum fatakallamu. Mereka adalah suatu kaum ataupun sekumpulan manusia yang telah jemu beribadah kepada Allah, menganggap remeh perkataan dan sedikitnya sifat wara', yakni tawaduk. Kerana itu mereka banyak berbicara. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, orang-orang yang hidup selepas pada generasi salaf, yang ini selepas daripada generasi tabi'ut tabi'in, seperti mana yang diletakkan oleh sebahagian para ulama, orang yang hidup selepas ni, mereka merasakan mereka banyak ilmu dengan sebab mereka cambahkan usul, dengan sebab mereka keluarkan banyak cabang daripada usul. Sebab tu kita akan tengok lepas daripada generasi tabi'ut tabi'in, perbahasan tentang bab-bab fiqh, perbahasan tentang bab-bab akidah dibesar-besarkan dan ditambah-tambah cabangnya. Sebab apa? Sebab datang daripada sikap suka berdebat dan sikap sebahagian masyarakat yang suka bercakap pada benda yang tak penting. Sehingga benda tu asalnya tak perlu dibincang, tapi perlu dibincang. Dengan sebab ramainya orang bercakap. Dan dalam masa yang sama, mereka telah menghabiskan masa untuk bercakap benda-benda seperti itu. Antara benda yang kita tengok sekarang ni ialah sebagai contoh. Dalam bab akidah banyak, dalam bab fiqh banyak. Cuma nak beritahu yang masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita hari ni, mereka suka mendengar hadis-hadis tentang akhirat. Hadis-hadis tanda-tanda akhirat apa-apa semua. Dan mereka suka mendengar hadis-hadis ni sebab nak lihat konspirasi yang boleh dikaitkan dengan hadis ni. Konspirasi yang berlaku dalam dunia hari ni. Bila mana baca hadis tentang gegaran akan berlaku pada akhir zaman, 3 gegaran, maka mereka pun nak letakkan gegaran tu duduk di mana. Sama juga dengan kalau baca hadis Tamim Ad-Dari, hadis yang terkenal. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau. Ada orang ni sibuk nak trace pulauannya.
pulau mana nak teris. Okay. Sehingga buat macam-macam andaian. Ini semua benda-benda yang buang masa, benda-benda yang menyebabkan kita banyak bercakap pada perkara yang tak bermanfaat. Okay. Kalau pulau tu ialah satu benda yang memang boleh dikenali, maknanya kalau pulau tu satu benda yang penting, Nabi akan beritahu kat mana pulau tu. Okay. Apa faedah kita tahu pulau tempat Dajjal tu diikat? Yang kata Tamim Ad-Dari, sahabat ni berjumpa dengan Dajjal. Kita nak buat apa? Kalau jumpa pulau tu, kita nak pergi bunuh Dajjal awal-awal lagi. Supaya jangan keluar akhir zaman. Tak. Kalau kita rasa kita nak cari pulau tu dengan sebab nak pergi jumpa Dajjal, maka perasaan tu akan ada duduk dalam hati para sahabat. Sahabat akan tanya dulu Nabi, ya Rasulullah, beritahu kepada kami pulau tu, senang kami bunuh awal-awal. Tapi ia ialah takdir dan ketetapan yang telah diletakkan. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Itu bukan kerja kita. Tapi ada orang dia sanggup buang masa untuk bercakap tentang benda-benda ni, sehingga dia lupakan usul-usul agamanya, sehingga dia lupakan amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada rahmat Tuhan, sebab dia rasa itu ialah daripada benda baik ataupun amalan-amalan yang disangkakan itu perbincangan orang yang hebat ataupun orang yang ada ilmu, dan mereka menyangka tu ilmu. Ini poin-poin nak beritahu tentang ilmu yang tak bermanfaat. Imam Mahdi bin Maimun rahimahullah juga berkata, sami'tu Muhammad bin Sirin wa ma ra'ahu rajulun fafatana lahu faqala inni a'lamu ma yurid inni law aradtu an umarika kuntu aliman bi abwabil mira' wa fi riwayatin qala ana a'lamu bil mira'i minka walakinni la umarik. Aku mendengar Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ni lah seorang tabi'in. Muhammad ibn Sirin ni dia pernah berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dia ni termasuk daripada kalangan tabi'in lah. Muhammad bin Sirin berkata ketika seseorang mengajak beliau berdebat. Berdebat. Aku mengetahui tujuanmu untuk berdebat, kata Muhammad ibn Sirin. Dan aku juga mahu berdebat. Dan jika aku ni mahu berdebat, aku seorang yang mahir dalam selok-belok perdebatan. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, aku lebih pakar dalam perdebatan berbanding kamu, tetapi aku tidak mahu berdebat dengan kamu. Maknanya Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, dia orang yang mahir berdebat, dia orang yang mahir dengan ilmu percakapan, ilmu nak berhujah dengan orang, tapi dia meninggalkan berdebat ataupun berhujah dengan sebab dia melihat benda tu tidak memberi manfaat. Berhujah pada benda-benda yang buang masa. Kita kena faham. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu ataupun berhujahlah kamu dengan baik. Ayat ni kena faham dengan baik konteksnya. Sebab ada orang dia kata berdebat ni okey, tak ada masalah. Orang yang larang berdebat ni orang yang tertutup. Tak. Debat ada medan yang tersendiri. Okay. Dan sebahagian orang dia gunakan perbuatan sahabat ketika mana zaman konflik, iaitu zaman antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni pernah hantar beberapa orang sahabat untuk berdebat dengan Khawarij, apa-apa semua. Okay. Perbuatan Ali tu ialah menjaga maslahat akidah orang Islam. Tapi kita hari ni berdebat pada benda yang tak ada benda pun. Bahkan perdebatan isu yang kita berdebat tu, orang yang bukan Islam melihat dangkalnya orang Islam bercakap tentang isu ni. Itu yang dimaksudkan berdebat yang tidak ada manfaat. Dalam Quran sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu ataupun berhujahlah kamu dengan baik, yang ini berhujah dengan ahli kitab. Tujuan dia ialah untuk menzahirkan kebenaran. Itu maslahat besar. Macam berdebat antara Kristian dan juga Islam, berdebat dengan agama-agama lain. Tujuan ialah untuk menampakkan kepada orang tentang kebenaran. Bahkan ada orang dia guna hujah yang lebih hebat. Dia kata Quran sendiri bawa cerita sirah perdebatan Nabi dan pemimpin-pemimpin yang jahat. Quran dia bawa cerita Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Ya. Quran dia bawa cerita bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Ya, benda tu memang ada dalam Quran. Okay. Tapi kita kena lihat perdebatan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi ni ialah perdebatan atas dasar maslahat yang besar. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia berdebat, kemuncak dia berdebat dengan Namrud. Ialah ketika mana dia pecahkan berhala-berhala kecil.
Dia pecahkan berhala-berhala kecil, seterusnya digantung kapak dia ataupun alat yang diguna untuk dia pecahkan berhala tu pada berhala paling besar. Sebab Nabi Ibrahim melihat peluang. Kalaulah dapat berhujah dengan Namrud, ataupun kalaulah dapat aku duduk dalam keadaan seperti itu, maka orang akan lihat kebenarannya. Sehingga bila mana orang-orang yang kerajaan Namrud ni kata, siapa yang pecahkan berhala? Maka Ibrahim kata, lihatlah kapak yang ada di tangan berhala besar tu, tanyalah dia. Lalu orang kafir tu pun kata, Namrud dan kaum dia kata, itu adalah batu yang tak dapat bercakap, tak dapat mendengar. Maka Nabi Ibrahim pun kata, kalau kamu dah tahu tak dapat bercakap, tak dapat mendengar, apa faedah kamu sembah? Benda tu menelanjangkan kebodohan mereka. Maka itu perdebatan yang baik. Sebab ada orang kata apa? Ada kebaikan yang besar. Walaupun Nabi Ibrahim terpaksa membayar dengan pengorbanan, dia dibakar hidup-hidup lepas daripada tu. Sama juga dengan Nabi Musa AS berdebat dengan Fir'aun. Bukan dia fokus nak suruh Fir'aun tu dengar sangat. Fokus dia ialah pembesar-pembesar Fir'aun yang mendengar Nabi Musa dan juga Fir'aun berdebat. Orang yang mendengar itu lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah orang Islam, Syekh Ahmad Didat, antara tokoh debat yang awal lah perbandingan agama, berdebat di Albert Hall, London. Dia tak mengislamkan padri yang dia berdebat, tapi dia mengislamkan orang yang mendengar. Maslahatnya lebih besar, sehingga puluh ribu orang yang mendengar. Padri tak masuk Islam, sebab padri bawa dengan perasaan tak puas hatinya, apa-apa semua. Tapi melihat kepada orang yang mendengar. Macam sekarang ni Dr. Zakir Naiknya, macam-macam lah. Dah ramai tokoh-tokoh seperti ni. Maknanya mungkin yang didebat tu, dia tak masuk Islam pun. Tapi orang yang mendengar, maslahat pada orang yang mendengar. Tapi sebahagian kita berdebat dalam keadaan tertutup. Apa faedah debat dalam keadaan tertutup? Dalam isu yang kita bincangkan hanya bersifat isu yang kita kira isu cabang, bukan isu yang besar. Akhirnya kita buang masa, keluar daripada tempat berdebat, kita tak bawa apa-apa conclusion, tak bawa apa-apa faedah. Bahkan lepas pada tu berlarutan dengan puak ni kata puak ni, puak ni kata puak ni. Yang akan tersebar ialah perbalahan demi perbalahan. Okay, sebab tu golongan salah menghindari perdebatan yang buruk seperti ini. Adapun perdebatan yang ada manfaat, tak ada masalah. Okay. Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, ma khasamtu qat. Aku tidak pernah berdebat. Ibrahim An-Nakhai seorang tokoh yang besar, guru kepada Al-A'mash kalau kita tengok, dan dia memang alim ilmunya, tapi dia tidak pilih untuk jadi orang yang suka berdebat. Sebab tu dalam kata-kata sebahagian para ulama mengatakan orang yang berdebat ni dia mewarisi qasiyatun qulub, hati jadi kerah, banyak berdebat dan akhirnya dia sukar untuk beramal. Itu antara keburukan berdebat pada benda yang kurang faedah, tidak ada faedah. Okay. Imam Abdul Karim Al-Hawri rahimahullah berkata, ma khasamu war'un qat. Seorang warak tidak akan pernah berdebat. Okay, ini semua kata-kata yang dia bawa untuk menyokong ataupun kata-kata golongan salaf untuk mengatakan tentang buruknya perdebatan seperti ini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, idza sami'tal mira'a faqtasir. Jika engkau mendengar perdebatan maka tinggalkanlah. Okay. Beliau juga menyebutkan man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati aktsarus thaqal. Sesiapa yang menjadikan agamanya sebagai perdebatan, nescaya dia akan ditimpa kesukaran. Mana nak beritahu tentang buruknya perdebatan yang tidak ada faedah, dan kita kena kembali kepada asal. Sebaik-baik ilmu itu ialah yang ringkas dan padat. Seterusnya Imam Ibn Rajab dia bahas tentang bab sebaik-baik ilmu ataupun sebaik-baik perkataan adalah ringkas dan padat. Antara keistimewaan Nabi SAW adalah baginda dikurniakan jawami al-kalim, kata-kata yang ringkas tetapi padat. Ucapan dan perkataan baginda sentiasa ringkas dan padat. Ada hadis Nabi yang melarang kita untuk banyak berkata-kata dan memanjangkan perbahasan mengenai sesuatu perkara, padahal ilmu itu boleh disampaikan dalam bahasa yang mudah dan ringkas. Sabda Nabi SAW,
innallaha lam yab'atsu nabiyyan mubalighan wa in tashqiqul kalami syaitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan sebagai penyampai wahyu kepada manusia. Sesungguhnya memperindahkan kata-kata termasuk tipu daya syaitan. Ibnu Rajab Hambali sebut sini, antara mukjizat Nabi SAW, Nabi sebut, utitu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dalam keadaan aku ni jawami'il kalim. Jawami'il kalim maksudnya perkataan yang ringkas dan padat. Sebahagian ulama memberi terjemahan jawami'il kalim ni ialah qalla wa dalla. Perkataan yang sikit tapi banyak dalil, banyak manfaat. Itulah Nabi SAW. Nabi cakap tak banyak. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia pernah sebut dalam hadis seperti mana maksudnya, setiap orang yang mendengar kata-kata Nabi, dia mampu menghafalnya. Maknanya orang ni kalau dia bercakap, orang boleh hafal kata-kata dia. Maknanya dia bercakap tak banyak. Dia bercakap tidak tergesa-gesa. Dia bercakap jelas, terang, mudah untuk difahami. Jadi itu khususiyah ataupun asal kepada ilmu itu ialah mudah, ringkas dan padat. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, selepas daripada wafatnya Nabi SAW, mereka ni menjadi ulama ataupun menjadi orang-orang alim yang jadi rujukan kepada masyarakat. Dan mereka tu sendiri sifatnya bila mana menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, ringkas dan padat. Sebab tu ada satu hadis. Tapi hadis ni saya tak pasti sebab maklumat yang dah lama. Saya dengar pun lama dah. Saya pun tak pernah verify maklumat ni betul ke tak. Maknanya lepas ni kita boleh cek. Cuma nak cerita, nak kait dengan perkataan yang ringkas dan padat. Satu hari Nabi pernah minta Anas bin Malik ni menyampaikan peringatan ataupun tazkirah. Nabi minta. Anas bin Malik ni kita tahu dia bukan hamba lah, pembantu Nabi, khadam Nabi. 10 tahun jadi khadam Nabi. Okay. Maka Nabi pun persilakan Anas untuk menyampaikan tazkirah. Anas pun bangun. Anas pun kata, Allahu Rabbuna wa hadza nabiyyuna wal islamu dinuna. 3 patah. Lepas tu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tazkirah dia. Kuliah paling pendek. Okay. Tak sampai seminit. Ada sahabat ni macam riak muka sahabat tu kata, bukan dia tak kata, maknanya sahabat ni dia tengok Anas bin Malik ni tak padang banyak tu dia cakap. Panjanglah sikit. Okay. Nabi pun kata ahsanul khitab, sebaik-baik perkataan. Ringkas dan padat. Para ulama bincang kata-kata Anas bin Malik ni mudah. Allahu Rabbuna wa hadza nabiyyuna wal islamu dinuna. Allah Tuhan kami dan dia ni nabi kami, iaitu Nabi Muhammad, dan Islam agama kami. Selesai. Ringkas, padat, tapi daripada 3 baris perkataan Anas bin Malik tu kita boleh tengok para ulama bincang panjang. Sehingga ada satu orang ulama daripada India ni tulis kitab terhadap kata-kata tu. Dia kata kata-kata Anas bin Malik ni ada 3 usul utama dalam agama. Allahu Rabbuna, Tuhan itu, Allah Ta'ala itu Tuhan kami. Anas bin Malik cerita tentang perkara utama dalam agama ni ialah tauhid. Perkara utama ialah tauhid. Wa hadza nabiyyuna, dan ini ialah nabi kami. Itu poin kedua dalam agama, iaitu nubuwah dan risalah, kenabian dan kerasulan. Wal islamu dinuna, dan Islam itu agama kami. Kata ulama yang bincang hadis ni, dia kata bila mana Anas bin Malik kata Islam itu agama kami, maksudnya Islam ialah agama yang mengajar kepada manusianya tata cara hidup dan tata cara hidup selepas mati, itu akhirat. 3 patah kalau kita kira perkataan tu, tapi dia punya poin cukup besar. Cuma kalau orang buat macam tu zaman kita ni, orang kata macam-macam. Ustaz tu mari kuliah jauh-jauh, 3 patah je. Beri salam, Allahu Rabbuna wa hadza nabiyyuna wal islamu dinuna wassalamualaikum warahmatullahi. Jam tak dam kerak 1 minit tu, tak sampai pukul 12 pun lagi. Selesai dah. Okay. Tapi itu satu benda yang padat. Okay. Sebab apa orang akan kata tak padang, datang jauh cakap 3 patah je?
Sebab yang mendengar level dia tak sama macam yang menyampaikan. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, rubba muballighin aw'a minas sami'. Boleh jadi orang yang menyampaikan tak berapa faham berbanding orang yang mendengar. Nabi kata siapa-siapa yang dengar kata-kata aku, sampaikan kata-kata ni kepada orang lain. Sebab boleh jadi orang yang kita sampaikan tu, walaupun tak mari majlis kita, dia lebih memahami berbanding kita yang ada. Sebab kita ni hanya nakil, orang yang kutip kata-kata tu sampai kepada orang. Sebab apa? Sebab kadar kefahaman kita ni berbeza-beza. Allah Ta'ala ni jadikan kita ni faham berbeza-beza. Okay. Faham tu berbeza-beza. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan ajar pada dia ilmu. Maknanya nak beritahu pada kita, kadar kefahaman ilmu kita ni terhadap agama kita berdasarkan takwa. Itu kaitan rapat. Dia bukan kepada berdasarkan lama kamu belajar di negara tertentu ataupun lama kamu berkelana, maka kamu lebih faham ilmu berbanding orang yang tak berkelana. Tak juga. Itu bukan syarat utama. Kita tengok Nabi Musa AS. Allah Ta'ala beri kepada dia waktu untuk dengar Taurat 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam ni sebulan lebih. Nak buat kerja dakwah lebih pada 10 tahun. Padang ke kursus macam tu. Ni kita andaikan. Kursus sebulan, kerja tu nak kena buat lebih kurang 10 ataupun 20 tahun. Kita kata tak padan. Tapi Quran membawa kepada kita kaedah. Orang tu dia akan faham ilmu dengan kadar takwanya. Sebab tu kita tengok, bila mana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan perasan ilmu-ilmu yang kita dengar daripada kita sekolah rendah, ilmu yang sama, tapi kadar faham dia berbeza bila mana umur dah meningkat. Dulu kita belajar fiqh daripada sekolah rendah, daripada tadika apa-apa semua. Kita belajar, kita hafal. Hafal molek, ingat. Ingat belaka nama Nabi 25, ingat. Sebab dilagukan, dinasyidkan. Jadi ingat nama malaikat pun ingat. Sifat 20 pun ingat. Walaupun ada masalah tertentu dalam bab tu. Okay. Cuma nak beritahu, zaman dulu kita ingat. Dan sebahagian kita ni dah meningkat umur, kita tak ingat lagi dah alunan-alunan tu. Tapi kita bawa kefahaman. Kefahaman tu kita bawa. Sebab dia bergantung pada amalan. Ada orang dilupakan terus, ada orang kefahamannya makin rasih, makin kekal, makin mantap kefahamannya. Saya beri contoh mudah. Orang yang baca Quran, dia tak hafal Quran, dia pandai baca Quran. Dia belajar tafsir Quran. Dia berasa sedap. Dia berasa sesuatu. Lepas daripada dia belajar tafsir tu, dalam keadaan dia pandai baca Quran, dia rasa satu rasa yang sedap, satu rasa yang tak boleh nak digambarkan. Tapi kalau orang tu dia baca Quran, dia hafal Quran, dia belajar tafsir Quran, rasa dia lebih sedap berbanding orang yang pandai baca tadi. Dan kalau orang tu dia pandai baca Quran, dia hafal lagi Quran, belajar tafsir Quran, lepas tu baru pergi pada tadabbur, rasanya lebih sedap, berbeza. Sebab dia bergantung pada takwa. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i sebut, setiap kali aku baca Quran, maka aku akan melihat pertambahan ilmu. Ayat yang sama diulang, 6,236 ayat tu tak berubah sampai bila-bila, tapi kefahaman bertambah. Sebab tu orang yang dia takwa pada Allah, sebab orang yang nak baca Quran ni bukan senang. Nak baca Quran ni susah. Sebab tu bila mana kita nak baca Quran, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tidak ada benda-benda yang nak kita baca, Allah Ta'ala suruh sebut perkataan tu. Nak baca hadis tak wajib sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi nak baca Quran kena minta berlindung pada syaitan. Sebab apa? Sebab ini ibu kepada kebenaran. Maknanya syaitan dia akan usaha, kalau kamu pandai baca, biarlah dia jadi orang yang tak faham apa yang dia baca, supaya tak sampai takik. Kalau kamu orang yang faham, pandai baca, biar kamu jadi orang yang tak beramal daripada apa yang kamu faham. Sebab syaitan dia nak kurangkan nilai tu. Dia nak kurangkan nilai. Apa saja benda baik, benda betul dengan agama kita sebut, dia akan sifat berat bila mana kita nak buat. Contoh, baca Quran yang kita sebut tadi. Contoh, majlis ilmu. Majlis ilmu berat tuan-tuan. Majlis ilmu ni satu benda yang sukar. Walaupun orang nampak setiap tempat ada pengajian ilmu, tapi majlis ilmu ni sukar.
Kita akan tengok orang duduk dalam majlis ilmu, dia akan diuji dengan macam-macam. Yang mengajar akan diuji, yang dia ajar pun akan diuji. Yang mengajar, dia nak bagi orang faham. Yang mengajar, dia tak faham apa yang pengajar beritahu. Ini benda yang diuji. Sehingga ada orang tidur dalam kuliah. Saya tak kata pada orang tidur, cuma saya nak beritahu ujian tu. Tuan-tuan tengok orang pergi tengok bola stadium, ada pernah satu stadium tu separuh tidur tengok bola. Tak pernah benda tu berlaku. Tak pernah orang tengok bola sebab permainan tu bosan. Tak menarik. Player tak menarik. Separuh stadium tidur, tak ada orang sorok. Tak ada. Majlis ilmu, ustaz tu sedap ceramah sampai pecah meja. Ada juga 2 orang tidur. Nak beritahu tentang ujian. Benda ni benda berat. Benda yang susah. Benda yang terlalu berat. Nak beritahu kepada kita. Sebab tu benda-benda seperti ni, dia sukar. Syaitan tutup pintu untuk faham. Sebenarnya mudah. Cukup mudah je sebenarnya nak faham. Ilmu tu sifat dia mudah. Tapi nak faham tu, syaitan nampakkan benda tu sulit. Syaitan datangkan lintasan-lintasan yang tak perlu kita fikir. Akhirnya kita fikir. Seterusnya apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab, justru Nabi hanyalah berbicara agar orang yang mendengar dapat memahami isi wahyu tersebut. Nabi tidak berbelit-belit dan mengulas panjang isi penyampaiannya, kerana perbuatan seperti itu adalah perbuatan tercela. Bahkan ketika berkhutbah pun, isi khutbah yang disampaikan baginda tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Khutbah baginda bersifat sederhana. Sebab tu kalau kita tengok Nabi pun dah sebut, antara tanda orang yang faqih, dia akan khutbah pendek, solat panjang hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat, khatib tu dia kena minimalkan khutbahnya, panjangkan solatnya. Tapi apa yang berlaku hari ini, dipanjangkan khutbahnya, dipendekkan solatnya. Itu yang berlaku. Nabi kata orang yang pendek khutbah, solat panjang, orang tu faqih. Orang tu orang yang faham. Orang tu orang ada ilmu. Tapi kalau orang tu buat benda yang berlawanan, khutbahnya panjang, solatnya pendek, dalam erti kata lainnya, tidak faqih orang yang buat benda tu. Simple saja kefahamannya. Okay. Nak beritahu pada kita Nabi SAW, kalau dia sampaikan sesuatu benda, mudah, ringkas. Orang tak sempat lah, orang kata apa, bosan. Okay. Cuma zaman kita ni, macam-macam lah. Cuma nak beritahu kepada kita, dia satu benda yang sukar. Nak menyampaikan ilmu ni bukan benda yang mudah. Sebab tu orang yang belajar agama dan dia niat untuk menjadi pendakwah, bukan benda yang senang. Dia berhadapan dengan berbagai karenah masyarakat. Berbagai jenis orang. Kita akan tengok sebahagian orang yang bila mana dia kuliah tak sampai 5 minit orang bosan. Sebahagian orang bila mana dia kuliah berapa jam pun masih okey lagi. Sebab dia satu benda yang bersifat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma poin yang nak beritahu, jangan berbelit-belit, jangan mengulas terlampau panjang sangat benda-benda yang tak penting. Okay. Baginda juga pernah bersabda, inna minal bayani sihra, sesungguhnya sebahagian dari bayan ataupun penjelasan dengan kata-kata yang indah adalah sihir. Okay. Inna minal bayani sihra. Ini hadis Nabi. Nabi kata, sesungguhnya bayan itu sihir. Bayan ni maksudnya orang yang pandai susun kata-kata sedap dengar. Sehingga orang nampak apa yang dia sampaikan tu ialah susunan kata-kata saja. Ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita khususnya lah zaman kita ni. Iaitu sebahagian masyarakat kita bila mana dia pergi satu majlis. Majlis ceramah benda-benda. Orang ni dia ada beberapa benda yang dia tengok pada penceramah. Ada orang yang kepala otak dia nampak ilmu, dia akan nampak apa dalil ceramah ni baca, apa sandaran yang penceramah ni guna. Ini orang yang ada ilmu, orang yang nilai ilmu dengan baik. Dia tak ada masalah sangat. Hak yang bercakap tu muda ke, tua ke, gagap ke, tapi nak tengok pada isi, konten dia. Cuma zaman kita ni kita akan tengok sebahagian orang dia tengok penceramah pada suaranya, penyampaiannya. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok sebahagian penceramah yang dia pandai talhinus saut, lunak suara dia, boleh menyanyi sikit, boleh lagu-lagu sikit Quran. Lagu pula bukan lagu yang orang Melayu kita, lagu yang
Bollywood sikit ke apa semua. Kita tak kata pada orang-orang Bollywood apa semua ni. Cuma nak beritahu, orang fokus nak dengar yang lengguk tu je. Orang nak dengar lengguk dia apa semua. Keluar pada majlis ilmu, apa yang dia akan sebut? Sedap suara ustaz tu. Sama macam cerita Hindustan saya dengar. Tapi ilmunya apa? Tak ada. Sebab tu Nabi sebut, inna minal bayani sihara. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada orang dia sanggup bayar tiket untuk tengok stand up comedy. Pelawak duduk atas petas, cakap seorang diri, buat lawak. Bayar tiket, 200, 300. Kuliah tak kena bayar. Cuma nak beritahu, ada manusia dia sanggup pergi ke arah tu. Sanggup bayar. Sebab dia rasa itulah benda yang boleh mengisi kekosongan hati dia. Dia tertipu sebab dia tak tahu nak cari kat mana yang betul. Akhirnya stand up comedy lah kot. Beli kursi paling depan, harga dekat dengan 300. Dengar lawak. Masuk dalam tu tak ada apa-apa manfaat. Keluar pun tak ada manfaat. Duit lagi habis. Cuma nak beritahu manusia seperti itu. Sebab tu Nabi kata inna minal bayan sihra. Sesungguhnya orang yang pandai bercakap ni macam ahli sihir. Macam ahli sihir. Boleh tarik orang apa-apa semua. Sebab tu kalau kita tengok zaman tabi'in ni, zaman tabi'in, saya tak ingat nama tabi'in tu apa benda. Dia murid kepada Aisyah radhiyallahu anha. Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ni mufti pada musim haji, mufti kawasan Masjidil Haram. Atta' bin Abi Rabah ni ilmu hebat. Ilmu dia diiktiraf oleh Imam Malik apa semua. Atta'. Cuma para ulama mengatakan Atta' ni kalau dia beri kuliah tak pernah sampai 10 orang. 10 orang tu ramai. 10 orang tu ramai. Maknanya kurang pada 10. Kurang pada 10. Sebab apa? Sebab dia dari segi penyampaian dia lebih kepada faktanya apa semua dan orang tak tertarik dengan benda-benda seperti itu. Walaupun Atta' tu guru dia sahabat, guru dia isteri Nabi. Maknanya zaman tu kita boleh tengok sebahagian daripada penuntut ilmu ni dia tengok orang yang menyampainya. Kalau sedap cakap, okey kita duduk lama. Tambah pula Atta' bin Abi Rabah ni orang kulit hitam. Ada 6 kecacatan pula pada diri dia. Maknanya mudah ceritanya tak semak. Ustaz mengajar tu tak semak. Istilah kita gini. Tak semak saya tak mari lah. Kalau ustaz semak saya mari. Sebab tu tuan-tuan tengok orang gila ke pelakon sebab pelakon semak pada ustaz. Okay. Itu keadaan dia. Ini benda yang kita boleh tengok. Betapa manusia dialihkan pada benda yang tak bermanfaat. Dialihkan pada orang yang tak bermanfaat, benda yang tak bermanfaat. Selain itu riwayat Tirmizi rahimahullah daripada Abdullah bin Amr secara marfu' dia menyebutkan innallaha yabghudul balighu minar rajuli alladhi yatakhallalu bilisanihi kama yatakhallalu al-baqaratu bilisaniha. Sesungguhnya Allah membenci seorang yang memperindah dengan memutar belik perkataannya. Lalu dia memutar lidahnya sebagaimana seekor lembu memutar lidahnya. Okay. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab dia Jami' Tirmizi dan juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitab dia apa benda ni Sunan Abu Dawud. Tapi hadis ini dinilai dengan hadis yang gharib, hasan gharib. Imam Tirmizi nilai dengan hasan gharib. Nabi beri perumpamaan. Orang yang pandai bercakap, sedap percakapan dia ni seperti seekor lembu yang memutarkan lidah dia. Nabi beri perumpamaan lembu seperti ini. Maknanya tak bernilai sangatlah, tapi sedap cakap tu macam lembu. Nabi beri perumpamaan tu macam lembu. Nabi ni kalau kita tengok ada hadis-hadis yang cerita tentang perumpamaan seperti itu. Macam Quran juga mengumpamakan. Quran mengumpamakan orang Yahudi seperti himar. Kamasalil himar yahmilu asfara. Seperti himar, keledai yang menanggung kitab. Maksudnya nak beritahu kepada kita apa? Yahudi ni walaupun orang yang jenis ada maklumat tapi tak duduk dengan kebenaran. Macam himar. Macam himar. Okay. Dan ada keadaan Allah Ta'ala bandingkan setengah-setengahnya dengan khinzir. Dengan khinzir. Sebab tu kalau kita baca hadis turunnya Nabi Isa AS ke bumi ni. Bila mana turun daripada lepas turunnya Imam Mahdi, hadis-hadis tentang hari kiamat, Nabi Isa akan turun. Apa benda yang dia akan buat? Dia akan yukassirus salib. Dia akan patahkan salib. Wa yaqtulunal khinzir, dan dia akan membunuh khinzir, dan dia juga akan wa yadfa'ul jizyah. Dia akan tolak angkat
bayaran jizyah ni. Para ulama bahas tentang mematahkan salib itu maksudnya Nabi Isa akan menjawab tuduhan-tuduhan yang tak betul orang Kristian buat pada dia. Yang kedua ialah membunuh khinzir. Membunuh khinzir tu ada perbahasan yang banyak. Yang pertama, para ulama kata membunuh khinzir sini ialah membunuh kehalalan khinzir yang telah keharaman khinzir. Khinzir ni dalam agama Kristian haram makan, tapi dia orang halalkan juga. Jadi Nabi Isa ni dia bukan nampak khinzir je bunuh, bukan. Maknanya dia angkat balik keharaman tu yang asalnya telah dihalalkan oleh ahli kitab. Tu yang pertama. Yang kedua kata khinzir situ ialah agama-agama selain pada Islam, penganut agama selain pada Islam. Kalau kita sebut ni marah, jadi isu pula lagi. Maknanya dalam tu ulama sebut Yahudi, Nasrani dan juga penyembah-penyembah berhala yang masih hidup. Allah Ta'ala, Nabi khinzir itu ialah perlambangan kepada mereka. Kristian dan juga penyembah berhala. Sebab Yahudi dah mati semua dah dalam peristiwa peperangan dengan Malhamatul Kubra apa semua tu, kalau kita baca hadis lah. Okay. Cuma nak beritahu perumpamaan binatang ni bila mana Allah Ta'ala letakkan pada manusia, maknanya terlalu teruk, terlalu hina. Dan terdapat banyak lagi riwayat-riwayat yang seerti dengan hadis di atas dinukilkan melalui jalur periwayatan yang marfu' dan mawquf, antaranya dari Umar, Sa'ad ibnu Mas'ud, Aisyah dan selain mereka daripada kalangan sahabat rahimahullah. Oleh itu kita perlu fahami bukan semua gaya penyampaian yang menarik dan memikat hati menunjukkan orang itu lebih berilmu berbanding orang yang menyampaikan, orang yang penyampaiannya biasa-biasa sahaja. Maknanya Ibn Rajab nak beritahu pada kita, ilmu itu diambil daripada sumbernya. Orang yang sampaikan tu dia boleh sebut sumber. Bukan orang tu dia pandai bercakap, sedap bercakap apa semua, itu bukan. Itu kaedah yang telah diletakkan. Apa lagi yang disebutkan sini? Mereka juga menyangka para ulama mutaakhirin, iaitu ulama terkemudian, yang banyak berbahas dan berbelit-belit penjelasan mereka lebih tahu tentang agama berbanding para ulama mutaqaddimin, iaitu ulama salaf. Mereka juga meyakini ulama mutaakhirin lebih alim berbanding ulama fiqh terdahulu, kerana ulama sekarang ini lebih luas perbahasannya di dalam permasalahan fiqh. Menurut mereka, jika ulama salaf lebih alim, maka sudah tentu mereka telah meluaskan skop perbahasan agama dan menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okay, nak beritahu pada kita, antara benda yang berlaku zaman Ibn Rajab Hambali ni, ada setengah-setengah penuntut ilmu memandang ulama di zaman dia lah hebat, lebih hebat berbanding ulama-ulama yang lebih awal. Macam zaman kita lah, kita minat pada satu tokoh, kita nampak tokoh tu lebih hebat berbanding Imam Syafi'i apa semua. Kita tak sebut, tapi cara kita tu menampakkan macam kita memandang dia lebih hebat. Contoh, bila mana berlaku satu isu, ambil fatwa dia ni dulu. Bila mana sebut nama syekh-syekh tertentu, syekh yang dia minat, sebut dengan fadilatul syekh lagi, rahimahullah lagi. Tapi kalau sebut Imam Syafi'i, sebut Imam Syafi'i, tak ada rahimahullahnya, tak ada mendoakan apa semua. Padahal kita tahu yang lebih awal ni ialah lebih aula untuk dimuliakan. Bukan kita nak rendahkan ulama-ulama, tak. Cuma bersikap adil lah dalam bab ni. Bersikap faham dalam bab ni, yang mana kedudukan dan martabat orang yang lebih awal itu lebih baik berbanding orang yang terkemudian. Seterusnya, apa lagi yang disebutkan oleh Ibn Rajab? Para ulama salaf tidaklah berkata-kata dan berfatwa melebihi apa yang telah disampaikan oleh ulama sebelum mereka. Ianya lebih selamat. Lihatlah sifat Imam Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Laythi, Ibnul Mubarak rahimahullah dan ulama lain sebelum mereka di kalangan sahabat dan tabi'in. Kesemua berbicara tidak melebihi apa yang dibicarakan oleh para sahabat. Tabi'in, ulama sebelum mereka menjadikan generasi salaf sebagai contoh yang baik, bukan sebaliknya. Berburuk sangka atau mendakwa para ulama salaf jahil atau kurang ilmu. Tidak ada kuasa dan kekuatan kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada sahabat yang lain. Innahum abarrul ummah quluban wa a'maquha uluman wa aqallu takallufan.
Sesungguhnya mereka sahabat Nabi adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmu pengetahuannya dan paling ringan amalannya, tidak membebankan diri dengan amalan yang tidak disyariatkan. Nak beritahu kepada kita, generasi awal generasi terbaik. Tak boleh ada dalam diri kita ni rasa generasi awal ni tidak realistik macam generasi zaman kita. Sebab ada isu-isu yang zaman kita ada, zaman dulu tak ada. Contoh isu politiknya, isu masyarakatnya apa semua. Dan kita nampak tokoh-tokoh yang bercakap tentang isu politik zaman kita lebih alim berbanding tokoh ilmuwan dulu. Ini satu benda yang silap. Satu benda yang silap. Sebab kita kena tahu, kemuliaan orang dahulu ni dimulakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala muliakan para sahabat. Para sahabat ni Allah Ta'ala sebut, minal muhajirin wal ansaril ladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an. Kemuliaan para sahabat. Ayat ni jelas sebut tentang kemuliaan para sahabat. Sahabat kedudukan mulia. Maknanya yang paling dekat dengan Nabi tu yang lebih baik. Dan kita ni yang terkemudian, maka kita kuranglah baik berbanding yang awal-awal dulu. Itu kaedah umum yang kita kena tahu. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahawa ulama yang hidup selepas generasi para sahabat ridwanullahu alaihim paling sedikit ilmunya dan mereka banyak melakukan amalan-amalan baru yang menyelisihi syariat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu wa sayati ba'dakum zamanun qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'uhu faman kathura ilmuhu qalla qawluhu fahuwa al-mamduh wa man kana bil 'aksi fahuwa madhmum qad shahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ahli al-yaman bil iman wal fiqh wa ahli al-yaman aqallu an-nasi kalaman wa tawassu'an fil 'ulum لكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج من ذلك وهذا الفقه والعلم النافع. Kata-kata Abdullah bin Mas'ud ni memang jelas. Kita tengok terjemahan dia. Abdullah bin Mas'ud kata, sesungguhnya kamu sekarang berada pada zaman ulama'nya banyak tetapi mereka kurang berkhutbah, kurang bercakap. Selepas daripada zaman ini kamu akan bertemu zaman yang ulama'nya sedikit tapi ramai yang berkhutbah berceramah. Ini zaman kita. Abdullah bin Mas'ud kata zaman aku ni, zaman dia ni ulama' ramai tapi tak cakap. Pilih untuk mendiamkan diri. Sebab rasa tak bermanfaat cakap banyak. Akan sampai satu zaman ulama' kurang tapi ramai orang berceramah. Iaitu zaman kita. Tuan-tuan tengok konteks kita, konteks keadaan kita. Ulama' tak ramai tapi penceramah ramai. Tak kira lah apa-apa bidang, apa-apa keadaan pun, itu keadaan yang kita lihat pada zaman kita. Okay. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, siapa-siapa yang sedikit ilmunya, sesiapa yang luas tinggi ilmunya dan tidak banyak bercakap, maka dia orang yang terpuji. Sesiapa yang sebaliknya, maka dia termasuk orang yang tercela. Okay. Nak beritahu pada kita, Ibnu Mas'ud kata, orang yang banyak ilmu, sifat dia tak banyak bercakap. Sebab tu tuan-tuan, semua yang ada dalam ni, kalau kita berjumpa dengan orang ataupun setengah-setengah ustaz, kita tanya soalan dia tak nak jawab, itu tanda dia ada ilmu. Dia tak nak jawab. Tambah pula soalan tu nampaknya macam kurang bermanfaat, ataupun soalan tu lebih kepada nak perangkap orang, ataupun soalan tu bersifat provokasi. Kita jangan jadi orang yang seperti itu. Tanya satu soalan pada ustaz dengan sebab nak tengok ustaz tu geng belah mana. Ini satu benda yang berlaku sama kita. Tak perlu. Itu satu benda yang tidak sihat dan tak bagus. Dan kalau ustaz tu tak jawab, kita nampak macam ustaz ni macam-macam, nak jaga kedudukan ni apa semua. Kita yang buat telahan kita sendiri. Okay. Sebab tu saya selalu sebut benda ni. Kita tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, kalau dia tanya soalan, tidak ada soalan yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi melainkan kita akan nampak raghbah, sikap nak yang ada dalam diri sahabat tu, apa yang dia cenderung. Sahabat akan tanya, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik, yakni amalan apa paling baik yang aku nak buat. Sahabat akan tanya, ucapan apa paling afdal nak sebut. Sahabat akan tanya, amalan apa yang mendekatkan aku dengan syurga.
Amalan apa yang menghapuskan dosa? Amalan apa yang beri kelebihan ni? Ini semua yang kita tengok cara ataupun corak soalan sahabat. Nak tunjuk kepada kita, kepala sahabat, fikiran dan fokus sahabat ni merujuk kepada jelasnya apa yang diorang nak pergi, iaitu akhirat. Diorang jelas sebab tu. Dan diorang ni memang, daripada soalan tu kita nampak dah, diorang bukan jenis orang yang berminat sangat dengan dunia, walaupun duduk di dunia. Tawa sahabat dengan dunia. Hati tu tawa dengan dunia. Beza dengan kita hari ni. Kita hari ni soalan-soalan yang bersifat kadang-kadang keduniaannya, kurang manfaatnya. Soalan-soalan yang tak beri manfaat. Soalan-soalan yang tidak ada kena-mengena dengan akhirat. Sebab corak kita seperti tu. Saya tak nak beri contoh lah soalan-soalan kita ni. Cuma nak beritahu kepada kita memang kebanyakannya kita suka tanya benda yang kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Ataupun soalan tu orientasi nampak macam soalan akhirat tapi tak bermanfaat juga. Contoh, apakah tugas Jibril selepas kewafatan Nabi? Nabi Muhammad wafat dah. Kita pun belajar, Jibril ni menyampaikan wahyu. Dah sekarang ni dia buat apa? Dia relax, pencing, makan gaji. Ini soalan tak bermanfaat. Jibril, biar Jibril duduk situ. Okay. Kita ni yang kena beramal. Kerja kita ni tak sebesar lagi beramal. Cuma ada orang dia suka tanya soalan-soalan seperti itu. Soalan-soalan yang kita nampak banyak lagi benda yang bermanfaat nak ditanya. Keadaan. Sebab tu kita boleh tengok manusia ni bila mana dia bertanya, kita boleh nampak kecenderungan dia. Kita boleh nampak dia ni minat kepada apa. Itu daripada soalan. Seluruhnya perbahasan Imam Ibn Rajab dia sebut ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik ialah ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu hadis beserta tafsirannya. Hukum halal dan haram mestilah dibicarakan selari dengan kefahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mengikuti jejak langkah dan manhaj mereka, yakni golongan salaf. Nak beritahu kepada kita, ilmu yang terbaik ialah ilmu Quran. Tak akan dapat dah diambil oleh mana-mana tempat melainkan ilmu Quran dan ilmu hadis. Ini memang sebaik-baik ilmu. Seterusnya cara memanfaatkan ilmu. Setelah mengkaji dengan teliti dapat disimpulkan bahawa sebaik-baik ilmu adalah setiap ilmu yang diriwayatkan datang dari salaf. Sama ada dari segi kefahaman, pengertian maupun ketinggian ilmu. Sebaliknya setiap ilmu baru yang direka oleh generasi yang datang selepas generasi salaf tidak menghasilkan manfaat yang banyak, melainkan ilmu tersebut selari dengan kefahaman salaf. Maknanya cara nak manfaatkan ilmu ialah kita melihat autentik ilmu tu ambil mana, asal ilmu tu daripada perbuatan golongan mana. Tapi kalau perbuatan tu tak mari daripada golongan yang awal apa-apa semua, maka tinggalkanlah benda tu lebih baik. Tinggalkan benda tu lebih baik. Seterusnya Imam Ibn Rajab bawakan kata-kata sebagai kata apa, penguat. Dia sebut sini, namun jika sesuatu ilmu, perkataan atau fatwa itu bercanggah dengan kefahaman salaf, maka ilmu tersebut tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya ia akan membawa kepada kesesatan. Kerana kefahaman salaf lebih utama dan mendekati kebenaran berbanding orang-orang yang datang selepas mereka. Kita akan dapat mengenali penyelewengan dan penyimpangan yang mereka lakukan, kecuali setelah mempelajari ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf. Ilmu tersebut dapat menjelaskan kebatilan yang dibawa oleh orang-orang sesudah mereka. Selain itu, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh generasi salaf memiliki kefahaman yang asas dan mereka amat teliti dalam menyampaikan sesuatu perkara. Kesempurnaan dan kebaikan ilmu tidak akan tercapai jika kita tidak mengambil petunjuk atau dalam erti kata lain mengabaikan kaedah kefahaman salaf. Bahkan lebih daripada itu, kita mungkin akan terjebak dengan kefahaman yang sesat dan menyeleweng. Mereka yang mahu memahami setiap perkataan yang diriwayatkan oleh generasi salaf untuk membezakan ilmu yang baik dan ilmu yang buruk, mestilah melalui ilmu jarah wa ta'dil dan ilal. Kejujurannya dalam menukilkan perkataan para ulama salaf boleh diragui dan dipersoalkan jika orang itu tidak memahami ilmu tersebut. Nak beritahu pada kita, dia punya syarahnya sama saja dengan apa yang dah kita bincang, iaitu keaslian ilmu dan keaslian amalan itulah yang perlu kita titik beratkan. Contoh hari ini, orang sibuk tentang satu isu di negara kita ni. Isu ni lama dah, tapi 2-3 minggu ataupun 2-3 hari ni orang duk cakap balik. Setelah ada satu viral yang tular yang famous, iaitu zikir dalam keadaan menari. Isu ni lama dah.
Zikir menari. Boleh tak boleh? Kita sebagai orang yang kita nak ajar dia, kita ni ambil ilmu bermanfaat. Pertama sekali, zikir. Zikir ada tak dalam agama suruh zikir? Ya, ada. Ada. Dan kita tahu zikir itu ialah daripada ibadah. Kita pun dah belajar, kaedah ibadah ni dia mesti datang kaifiatnya daripada Nabi. Mesti datang kaifiat daripada Nabi dan juga daripada perbuatan sahabat. Kita cek dalam Quran, dalam hadis, ada dah arahan suruh berzikir? Ada, banyak. Quran puji orang berzikir. Quran puji orang yang hidup dalam keadaan berzikir. Dan ada tak Nabi tunjuk kaedah berzikir? Ada. Iaitu ada ayat Quran yang berbunyi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan rendah diri dan perlahan suara. Itu kaedah untuk berdoa dan kaedah untuk berzikir. Dua-dua. Maknanya kita ni kalau nak berzikir, berzikirlah dalam keadaan rendah diri dan juga perlahan suara. Ada tak dalam tu dia sebut benda lain? Tak ada. Mudahnya kita bila mana kita dengar orang kata zikir berdiri, zikir menari. Kita orang yang faham dah ilmu ni, kita akan tolak awal-awal zikir menari. Tak ada. Tak ada. Walaupun orang datangkan dalil-dalil untuk kuatkan macam-macam. Ada fatwa satu negeri ni kata boleh dalam tujuan perubatan boleh. Saya pun pernah kepala benda tu. Saya baru kuliah di Pahang, sebut tu negeri tu. Okey. Saya memang banyak kuliah belah Kuantan, Pahang pun. Dan saya pun kuliah pada sebahagian kerabat di Raja Pahang, yang mana dia orang sendiri tak puas hati dengan benda tu. Dia orang selalu tanya. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada orang ni, orang-orang agama setengah-setengah negeri, dia syok, dia rasa macam orang menyebelahi dia. Saya kuliah dengan sebahagian kerabat ni, dia kata kami ni tak pernah minat pun dengan dia tu. Sebut direct tu. Okay. Tapi dengan sebab itu kuasa sultan, kita nak buat apa? Cuma kerabat dia tak minat. Maknanya umumnya zikir menari kita tengok tu banyak fitnah yang akan masuk kalau sekiranya kita kata boleh. Maknanya orang beragama, orang yang ada autoriti, dia kata boleh. Yang jelas-jelas benda tu tak ada. Jelas-jelasnya tak ada. Digunakan dalil yang kita kira dalil separuh masuk, dalil yang tak berkait. Antara dalil yang masyhur ialah dalil pujian Nabi kepada apa benda ni? Ja'far bin Abi Talib, pujian Nabi. Itu bukan bab zikir pun, tak kena mengena dengan zikir. Nabi puji dan biasa orang dapat pujian, dia happy, biasa. Tak kena mengena dengan zikir. Ataupun dibaca ayat daripada surah Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu dikatakan dalil yang menunjukkan bolehnya zikir ni, zikir dan keadaan menari. Okay. Cuma apa yang saya nak kata, orang yang kata boleh, kebiasaannya orang tu pun dia buat benda tu, ataupun dia join kumpulan tu. Tu saja kita boleh kata. Kalau orang yang ada kefahaman yang baik, dia akan nampak banyaknya benda-benda yang buruk akan berlaku. Benda-benda yang orang kata apa, mafsadah kepada orang yang beragama akan terlihat. Tuan-tuan boleh bayang kalau benda tu dibolehkan. Tuan-tuan boleh bayang. Saya selalu terfikir, andai kata Arab Saudi ni dibenarkan balik semua-semua tu, tuan-tuan akan tengok masjid Nabi, Masjidil Haram ni bising dengan alat-alat gendang ni. Kita nak semayang pun jadi serabut tengok geng-geng ni. Okay. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan yang jaga dua tanah suci ni ada kefahaman yang baik. Hak yang dia dalam bab politik tu tak peduli tu. Itu tak ada masalah. Kita sendiri ada stand kita sendiri. Kita yang kenal sunnah ni tidak menjadi syarat aslinya sunnah orang tu mesti puji Saudi. Tak pun. Okay. Sunnah ni sunnah. Apa yang dia buat betul kita puji. Maknanya kalau kita tengok orang yang bukan sunnah pun, tapi dia sebut benda tu betul, kita terima dan kita letakkan pada tempat yang betul. Nazilun nas manazilahum. Itu kaedah dia. Letakkan manusia pada kedudukan yang betul. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita betapa banyaknya mafsadah akan berlaku sekiranya benda ni tak dibahas dengan baik. Tak perlu bahas panjang pun. Zikir menari ni tak perlu siapa jabatan ni kena keluar statement, jabatan ni kena keluar statement. Kita telah dibuang masa dalam perkara ni. Okay. Saya selalu sebut, kita telah dibuang masa pada perkara ni. Sepatutnya kita bincang macam mana prejudisnya orang bukan Islam terhadap orang Islam. Waktu yang kita kena bincang. Mungkin datang kerana sikap kita amalan-amalan seperti ini.
Amalan-amalan seperti ni. Maknanya amalan-amalan dia tengok zikir menarinya apa semua. Dia tengok agama dia pun ada zikir menari, Islam pun ada zikir menari. Apa beza kita dua? Okay. Sebab benda-benda ni menjadikan mereka tertutup. Sebab tu kita pernah tengok sebahagian orang-orang yang non-Muslim di Malaysia. Sebab saya nak beritahu bagaimana tertutup. Kita buang masa banyak pada tempat lain. Kita terlupa bahagian ni. Sebahagian orang non-Muslim, tak kira lah orang Cina ke India ke apa semua, orang non-Muslim di Malaysia, dia tengok orang Malaysia ni tak makan khinzir, tak makan babi. Sehingga adalah kefahaman sebahagian non-Muslim, dia kata orang Islam ni sembah babi. Sebab dia kata orang Hindu tak makan lembu sebab sembah lembu. Orang Islam tak makan babi ni mungkinlah masjid surah ada babi kot. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita buang masa pada tempat lain. Kita sibuk nak zikir menarinya, kita sibuk nak baca kitab yang tak ada manfaatnya. Sehingga kita terlupa untuk memberi maklumat kepada mereka-mereka ini. Sepatutnya, itu yang sepatutnya dibincang. Ini saya nak sebut tentang ilmu bermanfaat. Kita dibuang masa sini. Kita boleh bayang, jabatan, institusi, mufti, tak perlu bincang bab ni. Maknanya, orang-orang Islam, dia dah tahu dah, benda ni memang tak ada. Tak perlu bincang dah. Tak perlulah mufti habis masa. Bukan saya nak kata mufti tak perlu. Dia kena beritahulah benda ni. Cuma sepatutnya dengan keadaan intisyar maklumat telah tersebar ni, orang boleh buat pegangan dia sendiri dah boleh mana berlaku satu isu. Okay. Supaya nampak dengan jelas. Kita dibuang masa pada benda-benda seperti ini. Mhm. Nah. Okey. Okey, berkenaan dengan terapi Asmaul Husna. Okey. Maknanya ambil nama-nama Tuhan untuk tujuan perubatan, lebih kurang itulah. Lepas tu buat program yang ramai. Okey. Dia begini, Asmaul Husna ni dia ijtihadi. Perkara ijtihad di kalangan para ulama. Sebab Nabi sebut hadis Allah Ta'ala ni ada nama-nama yang baik. Siapa-siapa yang hafal 99 nama tu akan masuk syurga. Nabi sebut 99, tapi 99 tu apa 99 tu wallahualam. Masih lagi ada khilaf. Yang kita tengok dalam orang buat frame tu, waktu lah yang kita duk nasyidkan apa semua. Okay. Boleh tak nak guna nama-nama ni untuk buat tujuan kata apa perubatan, jadikan zikir? Secara umumnya nama-nama tu nama-nama yang baik. Bahkan memang kita pun belajar di antara bab tawassul yang syar'i, kita menggunakan nama Tuhan untuk kita minta apa-apa hajat kita. Benda tu dibenarkan. Okay. Cuma saya melihat bila mana dah ada kumpulan, lepas tu dah ada perkumpulan seperti tu, dia macam lebih kepada nak buat satu kaifiat baru lah. Wujudnya kaifiat. Maknanya dia boleh sebut, okay, kena baca 1000 kali. Sedangkan Nabi tak tetapkan 1000 kali. Bila mana dah ada penetapan seperti itu, maka kita kata dia tidak datang daripada asas yang baik dan meninggalkannya tu lebih baik. Tinggal lebih baik. Sebab Nabi ni maksima dia ajar kita berzikir 100 kali, maksima. Tak lebih ada tu. Kalau dia boleh kata, okey, sebut nama Tuhan ni, Ya Wadud 1000 kali, kamu akan dapat, orang akan kesiang pada kamu apa semua. Sebut nama ni, nama ni, nama ni. Siapa yang beritahu nama-nama ni ada kelebihan? Sama juga macam isu ayat Quran tertentu. Okey, ayat ni untuk sakit ni, ayat ni untuk sakit ni. Itu konsep dia sama saja. Walaupun guna Asmaul Husna. Okay. Nak mengatakan satu benda tu boleh, ialah perlu pada dalil. Perlu pada dalil. Sebab kita pun dah sepakat sini, satu benda tu boleh dibuat dengan ada dalil. Tak ada dalil, tak boleh buat. Itu kaedah asal dia. Bila mana setengah-setengah orang dia kata, okey, buat benda ni. Kalau setakat nak belajar Asmaul Husna, tafsiran, tak apa. Oh tu boleh. Memang ulama ada tulis kitab. Syekh Abdul Razak Badar pun ada tulis kitab tentang Fiqhul Asmaul Husna. Ada kitab. Okay. Tapi dalam kitab dia tak sebut. Okey, lepas terang bab nama Tuhan Ar-Rahman, siapa yang amal Ar-Rahman ni, maka murah rezekinya.
Kawan tu pun tak semayang duha dah. Duk buat waktu dah pula. 100 kali baru semua. Okey, dia tak sebut amalan. Dia sebut fik sahaja. Memahami nama. Sebutlah berapa kali pun, tak ada masalah. Sebab dia tak ada penetapan. Nabi suruh kita berdoa, berzikir dengan nama-nama ni, berzikir, tapi tidak ada penetapan. Sebutlah. Setakat mana? Tak boleh kita khususkan, tak boleh. Okay. Kita kena faham. Konsep ni kita kena faham. Kita ni, Nabi ajar pada kita amalan-amalan. Contoh kita sini ni, kita selalu dengar nama kitab Perisai Muslim. Situ zikir pagi petang dia ajar. Itu dia punya main utama dalam kitab tu. Zikir pagi petang ni, sebab apa kita buat zikir pagi petang? Ada setengah-setengah zikir tu Nabi sebut, siapa baca surah ni akan diselamatkan daripada sekian. Okey. Kita buat sebab kita beriman pada Nabi sebut dan kita mengharapkan kita dapat fadilat macam dalam tu. Kita mengharapkan kita dapat fadilat macam apa yang Nabi sebut. Okey. Tapi hati kita ni sebagai orang yang nak beramal, kita kena faham. Saya buat sebab Nabi suruh buat. Waktu nombor 1 dulu. Okey. Fadilat ni sekiranya Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala akan beri. Sebab dia bergantung pada keadaan kita. Kadang-kadang kita buat ibadah, ada time kita fokus, ada time kita kurang fokus. Okay, maka dia punya kesempurnaan ibadah tu turun naik. Cuma kita jangan jadi orang yang saya dah buat dah, akhirnya tak dapat macam apa yang saya nak. Okay. Itu yang ramai orang Malaysia kita ni. Saya pernah jumpa satu orang. Saya ajar Hisnu Muslim, satu kawasan tu. Saja sampai bab bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali pagi, 3 kali petang. Ada seorang orang muda tanya saya, "Ustaz, kalau saya baca ni pagi, kalau saya bawa kenderaan, ada kemungkinan tak aksiden?" Saya kata tak tahu. Tak tahu tak secok Ustaz. Kalau Ustaz boleh beritahu tak ada aksiden, kemah saya boleh amal. Sebab dia nak benda tu. Cuma saya beritahu pada dia hujah dia, tu hujah yang terfikir on the spot. Saya kata hari Nabi pergi perang Uhud, Nabi solat subuh. Nabi pun baca zikir pagi, zikir petang. Tapi hari tu Nabi kalah. Takkan kita kata tak jadi bacaan Nabi pagi tu? Tak. Itu bukan kefahaman yang betul, bukan seperti itu. Nabi bangun subuh, pada hari nak kalah perang Uhud tu, Nabi bangun, solat subuh, doa macam biasa, zikir macam biasa. Tapi ternyata kalah. Tetap kalah. Kita beramal ni bukan kita nak jadikan kita tak kena musibah. Musibah ni benda yang dia tetapkan. Kita beramal banyak mana pun, kalau kata dia akan datang, dia akan datang. Cuma daripada amalan ni, dia akan menjadikan kita orang yang berbeza bila mana musibah tu datang. Musibah tu datang, kita akan jadi orang yang boleh terima ataupun orang yang melatah bila mana musibah tu datang. Kalau orang yang beramal, dia dapat musibah, dia akan jadi macam tak apalah, ni ketentuan Tuhan. Dia akan jadi sabar, dia kuat. Saya beri pada dia contoh. Kalau kamu baca zikir tu, andai kata aksiden, dia akan menjadikan kamu aksiden dalam keadaan kamu beramal sunnah Nabi. Andai kata Tuhan ambil nyawa, kamu mulai pagi tu dengan ikut sunnah. Beza dengan orang aksiden tak baca apa-apa. Itu benda yang dia kena faham. Bukan baca benda ni, confirm sihir, tak kena aksiden. Kalau hantar borang, confirm luluh. Ni tak. Tak. Itu bukan kaedah yang betul. Di agama kita dia tak ada. Dia tak ada seperti itu. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang bukan Islam, dia menega lebih maju pada orang Islam. Tiba-tiba kita orang yang Islam ni, kita kata, ayat mana dia guna sampai jadi macam tu? Kita fikir, kepala kita fikir macam tu. Sehingga kita pilih untuk jadi syirik. Tanyalah Cina ni apa dia baca pagi-pagi. Kita kena faham, ini bab usaha. Bab usaha. Bab beramal untuk dapat ganjaran baik pada Tuhan, itu bab yang lain. Okay. Jadi dalam isu Asmaul Husna tu, gunalah nama Tuhan untuk berubat, apa sakit pun kita guna. Tapi nak mengkhususkan, ini doa untuk sakit ni saja, ataupun untuk dapatkan benda ni. Tapi kalau setakat nak connection nama Tuhan dengan apa yang kita hajat, tapi bukanlah kita ni beriktikad hanya nama tu saja. Contoh, suami tak apa layan, kita pun angkat tangan, wahai Tuhan yang bersifat dengan Al-Wahhab, Maha Pemberi. Campakkan dalam hati suami aku ni perasaan nak layan aku.
Kita guna nama Al-Wahhab. Okay. Lepas tu jadi kita pun kata, saya masa suami saya tak dengar kata saya pakai nama ni. Lepas saya guna tu, saya pakai nama ni, akhirnya jadi. Kita royak tu boleh ganggu akidah pada kawan tu. Jadi dia tu pun kata, Al-Wahhab je hak yang kuat aku, hak lain kurang kuat. Jadi masalah, syaitan dia tak akan berhenti situ. Dia akan datangkan syak. Syaitan ni dia akan cuba suruh kita sesat, hatta kita sedang buat ibadah pun. Waktu kaedah kita kena tahu. Syaitan ni bukan dia tengok kita semayang, semayang stop lalu sekejap. Biar dia sudah dulu, baru kita hasut balik. Tak. Dalam solat pun dia nak suruh lagi. Dalam haji, dalam apa tak. Sebab semua tepat. Sebab tu saya selalu sebut, kita ni, kita berlawan dengan benda tu dalam hidup kita. Berlawan dengan syaitan. Sebab unsur-unsur kejahatan yang akan ada. Sebab tu saya selalu sebut, macam mana manusia ni dia boleh pandai buat jahat dalam keadaan dia tidak belajar secara formal buat jahat. Orang-orang yang jadi jahat tu, dia tak pernah ambil kelas jadi jahat. Tak pernah pun. Tidak ada pun dia pergi belajar dengan satu orang jahat. Contoh dia nak jadi perampok, dia pergi belajar dengan satu orang perampok yang profesional. Ambil kelas khusus beberapa bulan. Tak. Dia pandai merampok dengan sekali dua dia tengok aja. Sebab apa? Sebab unsur kejahatan yang memang dah ada. Kita layan benda tu. Macam kita lah, kita ada anak-anak. Anak-anak kita pandai menipu. Dia pergi sekolah. Sekolah tak ajar pun kelas menipu. Tak pernah ajar. Tapi dia balik, dia takut dia tipu kita. Kita sendiri sebagai mak ayah, kita tak pernah ajar juga mak anak kita menipu. Walaupun kadang-kadang kita pun menipu juga. Okay. Tapi kita rasa tak puas hati bila anak boleh tipu kita. Sebab apa jadi gitu? Sebab syaitan. Syaitan. Okay. Sama juga dalam bab ni. Bab ni pun gitu. Ada orang bila mana kita bercakap bab ni, dia rasa macam tak berapa kuat lah jawapan ustaz ni, tak berapa kuat. Okay. Saya nak jawapan pasti. Sebenarnya jawapan tu okey dah. Yang tak pasti tu perasaan dia. Dia rasa macam sepatutnya ustaz kena beri satu bacaan yang confirm tidak accident tu yang saya nak. Tak ada. Sebab ustaz sendiri pun ramai mana accident. Nabi sendiri cedera. Itu kaedah paling mudah untuk kita faham. Supaya kita nampak ilmu. Sebab tu manusia dia akan lari. Dia akan lari sebab tu lah. Dia belajar dengan ustaz-ustaz sunnah. Ustaz-ustaz sunnah ni macam tak ada sangat amalan yang kuat-kuat yang kita boleh pakai. Akhirnya dia pergi kat ustaz-ustaz yang berubat lain sikit. Okey, yang ni kuat. Yang ni pun memang buat jadi. Menjadi apa yang dia buat. Benda ni pernah berlaku zaman Nabi. Untuk pengetahuan kita semua. Zaman Nabi, bila mana Nabi kempen Tauhid, musyrikin Mekah yang buat syirik ni tak terima kempen Tauhid Nabi. Maknanya, pembesar-pembesar Quraisy, dia kata Muhammad ni, duk kempen Tauhid. Sembahan berhala kita ni, semua tak ada manfaat. Padahal kita lama dah sembah berhala. Okay. Antara argumen yang disebut oleh golongan kafir ni kata, Muhammad kena sedar, kita sembah berhala ni lama mana dah. Dan kita berjaya dalam hidup. Itu antara yang dia sebut. Abu Jahal, Abu Lahab, ni semua orang lawan Nabi ni, dia sembah berhala, makin maju perniagaan dia. Bahkan dia kata, kita lawan Muhammad ni, aku tengok makin berkembang bisnes. Seakan-akan lawan Muhammad ni diberkati oleh Tuhan berhala ni. Ini keadaan kita. Bila mana kita belajar sunnah, akhirnya kita tinggalkan amalan bid'ah kita. Akhirnya Allah Ta'ala uji dengan musibah. Lalu kita rasa macam lemah sekejap. Okay. Itu benda yang dah berlaku zaman Nabi. Kaedah mudah saya nak beri faham pada tuan-tuan. Okay. Benda yang tetap, benda yang betul datang pada Quran dan hadis. Hak tu konsep kita. Benda yang salah lain pada benda tu, ataupun benda yang tak tepat. Okay. Walaupun hasil dua-dua daripada benda ni sama, tapi dia tetap kita kena tahu kesan dia beza. Saya beri contoh mudah pada tuan-tuan. Orang yang beli gula dengan orang yang curi gula. Gula tu guna buat air. Manis tak? Manis. Gula curi pun manis, gula beli pun manis. Lalu kita kata, curi lah lepas ni. Sebab manis juga air yang dibuat ni. Tak, curi lain. Beli lain. Walaupun natijahnya sama. Sama macam yang berlaku dalam musyrikin Mekah. Kita pun begitu. Amal sunnah ni accident sama. Baca ayat-ayat sifat lain ni tak accident saya. Natijah. Kita banding natijah. Yang salah tetap salah. Yang tak mari pada sunnah, ketak kita kata tak mari pada sunnah. Walaupun kita sebab manusia dia melihat pada natijah.
Musyrikin Mekah gitu, dia kata, kami sembah berhala ni Muhammad, kami makin kaya. Kamu yang kata sembah satu Tuhan, kamu makin kena tentang, makin kena tentang, makin kena tentang. Makin miskin, makin habis harta. Itu yang kita hadapi, masyarakat kita hari ni. Cuma kita ni tak sembah berhala lah, kita sembah melai. Kita sembah pada orang-orang yang kita rasa macam hebat. Kita sembah pada ayat-ayat tertentu. Sebenarnya penyembahan, dia termasuk daripada syirik juga. Kita ni ada satu iktikad, ayat Quran ni saja je yang boleh berubah kecil manis ni. Hak lain tak boleh. Dia syirik walaupun kita tak sembah berhala. Disyirikkan dengan perasaan. Kalau tuan-tuan nak tengok bab ni, tengok kitab Fathul Majid, syarah pada Kitabut Tauhid. Dia bahas bab ni, lenggok bahasa dia memang agak keras. Tapi itulah benda yang kita kena tahu hakikatnya. Yang terjadi dalam masyarakat kita hari ni gitulah. Bila mana setengah-setengah ustaz kata tinggalkanlah selawat yang tidak pada sunnah ni. Dia pun kata, saya selawat lama dah yang ni. Tak ada masalah apa-apa pun. Saya tinggal je selawat, suami saya pun tak tegur saya. Maknanya tak betul apa yang ustaz beritahu. Terus dia hukum, automatik. Pertama Tuhan nak uji ustaz tu juga. Nak uji orang yang dengar tu juga. Sebab kita memang hidup kena uji. Cuma kita kena balik pada konsep asal. Konsep kita seperti itu. Konsep kita. Biarlah kita tak dapat apa yang kita idamkan di dunia ni. Daripada kesenangan, daripada kesembuhan. Dalam keadaan kita mengamalkan sunnah. Berbanding kita memilih untuk buat benda luar pada sunnah dan kita dapat benda tu. Contoh kita sakit. Kita sakit. Allah Ta'ala uji kita sakit. Kita beramal dengan apa yang Nabi ajar. Orang datang pada kita, berubatlah dengan cara ni sekali. Berubat dengan cara syirik. Kita tinggalkan. Kita sakit itu lebih baik berbanding kita sembuh selepas ambil perubatan tu. Lebih baik. Sebab Allah Ta'ala nak mendekatkan kita dengan sakit tu. Boleh jadi. Itu kaedah yang kita kena faham. Orang yang beriman seperti itu. Sebab tu Nabi sebut, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ni ajaib. Dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Orang tak beriman, dapat nikmat sombong, dapat musibah, putus asa. Itu orang tak beriman. Itu ciri-ciri yang kita kena tahu. Semua ni mari daripada kenal dan tak kenal ilmu bermanfaat. Kalau kita kenal ilmu yang bermanfaat, kita tak akan mudah jatuh pada benda-benda seperti ini. Kita tak akan nampak, biarlah saya pilih untuk buat benda ni. Okay. Jadi itu benda yang kita nak tahu. Seterusnya kita baca sikit lagi. Kenyataan Imam Al-Auza'i. Kata Al-Auza'i, al-ilmu ja'a bihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, fama kana ghairu dhalik falaysa bi'ilmin. Ilmu adalah sesuatu yang datang daripada para sahabat Nabi. Maka sesuatu yang datang daripada selain mereka, ia bukanlah sebuah ilmu. Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berkata kepada tabi'in, anta mukhayyirun, ya'ni mukhayyirun fi kitabihi wa tarkihi. Kamu tabi'in ada dua pilihan. Sama ada hendak menulis pendapat para sahabat ataupun kamu tinggalkan. Maknanya benda ni pernah disebut oleh ulama terdahulu. Kita ni ada dua pilihan. Sama ada kita nak amal ataupun kita nak tinggalkan amalan. Dua tu saja. Cuma saya nak beritahu kepada kita, amalan-amalan yang betul dan tepat ni, ujian dia hebat. Ujian dia hebat. Kita nak beramal sunnah, susah. Sebab kita diuji untuk menetap konsisten kita dalam sunnah. Bila mana kita tukar, kita dah pandai, dah belajar tentang sunnah, dah tahu cara beribadat, nak tengok yang Nabi buat, sahabat buat dulu, Allah Ta'ala akan uji kita. Berat untuk kita beramal sunnah. Sebab tu Nabi sebutlah, dia orang yang beramal dengan sunnah seperti mana menggenggam bara api. Bara api ni kita duduk dekat pun kita rasa dah bahang dia, apatah lagi nak genggam. Maknanya benda yang berat, benda yang menyakitkan. Tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, tuan-tuan solat. Kita yang belajar sunnah, kita solat ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Dan kita tahu dalam masyarakat kita, realitinya ada bab-bab yang tidak ada daripada hari Nabi dan masyarakat kita buat. Tuan-tuan mungkin ringan lah, sebab tuan-tuan ni jemaah, mari solat pun status makmum. Saya ni kadang-kadang status imam. Ustaz orang jemput jadi imam. Okay. Peringkat awal saya baru-baru balik belajar. Orang jemput jadi imam. Okey, kita jangan naik jadi imam. First saya naik, saya terlupa. Solat tu di Malaysia. Duk ingat solat tu di Jordan lagi. Saya tak baca bismillah dengan suara kuat.
Satu kesalahan pertama. Betul pun, tapi kesalahan dalam masyarakat kita ni. Satu kesalahan pertama. Selesai solat, saya beri salam tak sapu muka pula. Dua. Selesai tu imam tu tunggu depan. Imam satu tunggu depan dekat dengan motor. Masa tu pakai motor. Ustaz, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran pelik. Terus dia sebut. Apa solat tak baca bismillah? Apa solat tak sapu muka? Saya kata, itu mari pada sunnah Nabi. Itu yang Nabi buat. Lepas tu saya kata, saya tak ingat tadi. Bukan saya sengaja tak nak baca bismillah. Saya tak ingat sebab saya baru balik. Baru sampai semalam. Pagi ni mari surah kita nak dengar dia imam. Dia suruh kita imam. Okay. Saya beritahu pada imam. Saya mari nak solat, saya nak dengar imam lah. Jadi imam. Sebab imam yang dilantik oleh sultan jadi imam. Saya tak dilantik. Tapi imam ni beri pada saya. Tiba-tiba tak boleh terima pula. Okay. Cuma kita masa tu tengah muda, umur pun baru 20, tak sampai 25 lagi. Cuma saya balas dengan balasan yang saya rasa kurang ajar perbuatan tu, tapi biarlah. Sebab pada tu hubungan saya dengan imam tu kurang baik sikit. Saya kata, saya tak sapu muka, itu khilaf yang diraikan. Saya tak baca bismillah, itu khilaf yang diraikan. Tapi masa saya solat tadi, saya dengar suara imam baca usalli sampai ganggu 5-6 orang jemaah. Itu Syiah pun tak setuju bab tu. Dia muka tak puas hati, dia tinggal. Sebab dia memang niat kuat. Jadi 2-3 orang jemaah. Memang saya kenal imam tu daripada kecil. Kalau dia tengok video ni memang dia tahu lah. Okay. Saya imam tu, memang dia kalau solat, orang memang selalu sebut, tu imam ni kuat sangat. Kita duduk 4 orang jauh pada kita, dengar lagi niat dia. Saya kata pada imam tu, perbuatan mengganggu orang solat bukan setakat khilaf, Syiah pun marah. Dia muka tak puas hati. Sampai hari ni saya masih lagi tegang dengan dia. Kalau saya balik kampung, saya pernah jadi imam. Tu masjid kampung aja. Kampung saya kampung yang harimau ziarah ni di Terengganu. Itu kampung dia tu. Okay. Kampung tu, kalau saya balik jadi imam, kalau imam tu terserempak dengan saya, dia start motor, dia solat tempat lain. Dia punya tu. Tapi tak boleh terima. Tapi saya ziarah dia ketika mana dia kena stroke tu, okey lah sikit, reda sikit. Okay. Cuma nak beritahu, dia nampak kita muda dan dia pula imam dah lebih pada 10 tahun dah situ. Jadi dia ada sesuatu lah. Cuma imam-imam lain boleh terima, dia tak boleh terima. Cuma saya nak kata macam mana susahnya nak amal sunnah. Ketika mana imam lain yang bertugas itu, dia orang suruh saya jadi imam, saya buat dengan cara yang sama, dia orang okey, tak ada masalah. Cuma imam ni, dia imam satu. Saya ingat sebelum saya pernah jadi imam tarawih Ramadan, 2 minggu pertama, 2 minggu tu dia tak mari bertugas kerana dia argue pada pengurusi. Sebab apa ambil dia? Pengurusi beritahu saya, sebab apa ambil dia? Ustaz, kita pun tak minat dah dia. Pengurusi pun beritahu, kita tak minat. Cuma saya nak beritahu tentang sunnah. Bila mana saya buat seperti itu, ada orang tanya, sebab apa Ustaz tak sapu muka? Akhirnya kita diberi peluang kuliah, kita beritahu ini sebab-sebab dia. Dan saya tak menafikan sapu muka tu ada dalam buku yang orang kita duk belajar, iaitu Muniatul Musallin. Memang benda tu ada, tak dinafikan. Cuma kita hormati Syekh Daud Fatani tu, kita hormat keilmuannya. Cuma dalam bab tu dia sebut amalan, dia pun tak sebut tu hadis Nabi. Cuma dia kata sapu muka dan ada bacaan dia. Dia tak sebut hadis Nabi. Okay. Sebab ada imam yang sama, dia berhujah di belakang lah, dia cerita, dia kata tak sapu muka ni ada dalam kitab Muniatul Musallin, kena buat, dia kata. Okay, sekarang ni tahlil tu ditentang ada dalam kitab Furuq Masail. Siapa tulis? Hak yang tulis Muniatul Musallin ke? Sebab apa yang tu tak ambil? Yang ni kamu ambil ke? Maknanya sebab tak baca pun kitab tu. Furuq Masail tu besar. Cuma nak beritahu dia, kita kalau tak puas hati dengan orang tu, dia kona macam-macam sehingga dia menang. Cuma nak beritahu tentang sunnah, satu benda yang berat untuk kita buat. Kadang-kadang kita terpaksa korbankan persahabatan kita kerana sunnah. Kadang-kadang. Dan kita terpaksa dipandang serong oleh sebahagian masyarakat kerana sikap kita tidak ambil part dalam amalan-amalan tertentu. Okay. Cuma itulah tempat Tuhan nak beri pahala pada kita. Tuhan nak beri pahala.
Sebab sunnah ni kita kena tahu. Sunnah ni yang pertama sunnah yang berbentuk buat dan sunnah yang berbentuk tinggal. Yang tinggal pun sunnah juga. Benda tu Nabi tak buat. Maka tak buat itu ialah sunnah. Buat itu tidak sunnah. Itu kaedah dia. Sebab tu ilmu ni mudah, simple. Cuma kita susahkan. Kita pun tahu sebahagian masyarakat ni, sebahagian ustaz-ustaz yang berkerah dalam bab adab masyarakat ni, dia pun mengakui benda tu tak ada pada hadis Nabi, tapi dia dak bawa argumen yang separuh masuk lah. Saya sebut hadis-hadis yang tak kena pendalilannya, hujah-hujah yang kita kira separuh masuk yang tidak kena dengan isu yang nak dikaitkan tu. Tapi itulah medan dan ujian yang kita kena hadapi ni. Cuma kerja kita untuk terus menyampaikan ataupun belajar ilmu bermanfaat ni jangan putus. Maknanya kita kena tahu sumber kita itu ialah pada dua perkara tu. Okay. Selesai kita bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh selesai, alhamdulillah. Dan insya-Allah bab yang ke-8 ni kita akan baca pada kali yang akan datang lah kot. Bab ke-8 ni tak banyak. Bab yang ke-8 ni ialah belajar ilmu falsafah adalah punca kerosakan. Okay. Ini antara bab yang akan dibahas. Tak banyak. Dia cuma bahas satu benda je. Batiniyah, golongan batiniyah. Itu saja yang dia bahas. Sebab mungkin Ibn Rajab dia lihat kumpulan ahli falsafah yang paling kuat pengaruh mengganggu ilmu ataupun mengganggu sunnah ni ialah batiniyah. Dan batiniyah ni tidak mati sampai ke zaman kita. Malaysia ni antara negara yang ada kumpulan-kumpulan batiniyah yang banyak. Batiniyah ni dia grup tarikat. Tapi batiniyah ni dia tak fokus sangat dah berzikir. Batiniyah ni dia kira amalan batin semata-mata. Dan di kampung saya ni, saya orang-orang Dungun. Di Dungun ni kawasan Pasir Raja. Pasir Raja ni pendalaman lah. Kawasan sungai yang comel-comel yang tuan-tuan tengok lah. Dulu ada viral Sungai Bangang, orang panggil situ. Sungai Bangang, nama kampung. Nama kampung ni, kawasan tu memang pelik-pelik pun tuan-tuan. Itulah kampung kita. Okay. Tampak yang comel, tak pernah dalam kawasan tu dia ada satu kumpulan, dia panggil kumpulan Martabat 7, Batiniyah. Kumpulan Batiniyah. Yang mana situ kumpulan tu telah disenaraikan oleh Jabatan Agama Islam Negeri sebagai kumpulan yang menyeleweng. Dia pecahan daripada Ayah Pin. Dia tak setuju dengan Ayah Pin, dia buat grup lain. Kita kena ingat bukan geng-geng sunnahnya, tak setuju sikit pecah. Dia geng-geng ni pun dia pecah juga. Dia tak setuju dengan Ayah Pin, dia buat grup baru dia dalam hutan jauh. Dan ada beberapa penyelidik kajian-kajian daripada pakar akidah di UNIZA, Universiti di Terengganu, yang kita muramah. Dan memang kita dengar hasil temuramah dan orang yang buat master dalam bab ni memang kuat batiniyah dia. Cuma saya boleh kata di Malaysia ni batiniyah dia ada banyak. Martabat 7-nya, Bahtera Nuhnya, Ayah Pin Kerajaan Langit. Ini semua grup batiniyah di Malaysia. Okay. Cuma dia punya ilmu mari daripada satu buku, Hakikat Insan. Ni buku apa benda ni? Kita kira Quran dia lah kot. Mudah ceritanya, Quran dia lebih kurang. Hakikat Insan, Haji Ahmad Laksmana, 2 jilid. Saya ada buku tu. Dan antara tokoh di Malaysia ni yang pernah rak buku tu, yang pernah sebut kesihatan buku tu, Dr. Abdul Fattah Harun. Hidup lagi rasanya. UKM ataupun UM dia. Tua dah. UKM UKM. Antara orang yang dapat anugerah orang Malaysia belajar di Azhar, antara yang tua dah. Dia dah tua dah. Okay. Dr. Abdul Fattah Harun. Dia sebut tentang benda-benda tu. Dan saya ada slide. Rasanya bulan depan kita buat slide tu. Kita pernah sebut tentang batiniyah ni di Kemaman sekali. Dan kita akan tunjukkan rajah-rajah yang pelik-pelik cara nak kenal Tuhan yang ada dalam buku tu. Batiniyah dalam buku kita ni umum je. Cuma dia punya bermula ni daripada tempat ni lah. Sehingga dia bawa ke Malaysia kita. Cuma nak beritahu kepada kita, Ayah Pin apa-apa semua ni batiniyah. Walaupun kita nampak dia grup lain-lain. Batiniyah semua. Batiniyah ni tak zikir berjoget. Dia tak ada benda-benda gitu. Zikir menari tak ada. Zikir menari ni kira geng-geng makrifat, geng-geng hakikat, geng-geng makrifat. Geng-geng yang hakikat ni, ni tak berzikir lah ni. Semayang pun tak, berzikir pun tak, ni paling tinggi makam dia. Martabat tinggi. Hak ni yang disebut sebagai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia rasa kumpulan dia. Okay. Tapi kita sebut pada kali akan datang lah insya-Allah.
Setakat tu saja untuk kita punya perkongsian pada hari ini. Ada soalan yang berkaitan sebelum kita tutup? Ha. Ha. Dia memang memang tak akan. Sebab tu saya kata benda ni perjuangan kita, perjuangan kita. Sebab itulah benda yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat juga. Nabi ni nak sedarkan keluarga dia sembah berhala tak betul, tak berjaya. Tak berjaya, yang paling tak berjaya sekali ialah dengan pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni kita kira orang kafir paling baik dengan Nabi. Orang kafir. Abu Talib ni memang kafir. Dia punya baik dengan Nabi, tak pernah dia tinggi suara dengan Nabi, tak pernah. Tapi tidak menjadikan dia berminat dengan apa yang Nabi sampaikan, tak berminat dia. Beza dengan orang yang lawan Nabi. Abu Sufyan lawan Nabi, last kali masuk Islam. Ikrimah lawan Nabi. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal, lawan Nabi, dia masuk Islam. Ini kita boleh tengok, kita hari ni pun begitulah, benda yang sama. Nak sebut, bahkan mungkin sebahagian ahli keluarga kita mati dengan pendapat dan pegangan dia tu. Kadang-kadang kita rasa sedih, dia tak kenal. Saya kadang-kadang rasa, saya sendiri, saya rasa kesian tengok orang. Saya tak rasa, setengah orang dia rasa macam apa benda tak kenal sunnah. Ada setengah orang seperti itu, dia macam lebih kepada nak merendahkan orang. Saya sendiri rasa kesian dengan ada setengah orang umur 40, 50 tak kenal amalan yang betul. Kita rasa sedih sebab separuh dah umur dia. Alangkah baiknya kalau Tuhan beri hidayah kepada dia dan dia kenal jalan yang betul. Cuma itulah apa yang kita ada tak banyak, pilihan kita tak banyak. Itulah yang terpaksa. Saya sendiri, saya beritahu pengalaman saya sendiri. Saya nak beritahu pada mak saya tahlil ni bukan sunnah 7-8 tahun saya beritahu. 7-8 tahun. Okay. Saya sendiri, ayah saya sendiri ni memang pro sunnah, cuma zaman tu orang dia tak ada lah macam kita ni, channel-channel ni tak ada. Ayah saya ni antara yang terpencil dalam kampung tu. Ayah saya pernah berbalah dengan imam yang saya balah. Maksudnya saya mewarisi perbalahan daripada ayah saya. Okey. Okey. Dia mewarisi. Tapi mak saya dia masih kuat dengan amalan-amalan adab. Sekarang ni dia sudah mulai kendor. Maknanya bila mana abang sulung saya meninggal, tak buat tahlil, tak buat. Tapi lama saya nak yakinkan dia tu lama. Cukup lama. Dengan sebab saya duduk lama dengan dia, jadi sikit-sikit pun dia termakan. Akhirnya, tapi saya tak jamin lah mak saya tu faham 100%. Cuma mungkin kadang-kadang dia tak buat mungkin sebab dia malu dah anak aku kata tak payah buat aku. Saya duduk rasa macam tu lagi setakat ni. Okay. Sebab kalau kita cakap bab-bab tentang takwil apa-apa semua, dia masih lagi nak pegang pada kata apa benda Tuhan di langit. Dia masih pernah sebut benda gitu. Apa benda ustaz dia cakap. Itu mak saya sendiri. Saya duk mengajar orang lain jadi sunnah. Mak saya sendiri masih ambil take time lagi. Ambil masa. Itu mak sendiri. Tak tahu boleh bayang. Tapi saya berharap supaya dia kenal dengan cara yang betul. Mak saya umur 72 dah sekarang. 72. Maknanya beranak tahun 1947. 72. Okey. Tapi alhamdulillah lah, sebab kalau duduk di Kemaman memang dia ikut kuliah. Maknanya dia dengar banyak, dia dengar, maknanya sikit-sikit akan masuk lah. Okay. Tapi saya nak kata kalau orang mengadu pada saya tak boleh ubah keluarga. Saya sendiri pun tak boleh ubah. Bukan kata orang lain. Saya sendiri pun menghadapi masalah yang sama. Tapi kita usaha lambat tu. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada petang ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak buang ain.
Memang Nabi pun dah tunjuk. Sahabat Sahal bin Hunayf, dia kena tegur, kena ain daripada seorang sahabat. Dia tengah mandi, dia buka baju, maka seorang sahabat Ahlu Badar lalu. Dia pun tegur, Sahal bin Hunayf ni semak, kulit pun putih, orang perempuan pun tak putih macam ni. Kena tegur tu rebah. Kena tegur tu rebah. Orang pun report pada Nabi. Nabi pun kata, siapa yang cuba nak bunuh saudara kamu? Maka orang-orang pun duk kata, ni ada seorang sahabat yang lalu tadi. Ahlu Badar ni ranking kedua lah, ahli syurga. Yang pertama 10 orang sahabat tu. Okay. Maka Nabi kata, suruh dia berwuduk, ambil air basuhan, air wuduk, sisa wuduk dia, dan air basuhan dalam, maknanya air yang dia basahkan badan dia, dan sembahkan kepada Sahal bin Hunayf yang kena tegur tadi. Okay. Maka dibuat benda tu, dan akhirnya Sahal bin Hunayf pun kebah balik, boleh bangun. Maknanya perbuatan tu datang daripada hadis, maknanya benda tu memang ada lah, memang boleh buat. Kalau kita tengok di negara Arab, majlis perkahwinan orang Arab ni, dia akan minta kita basuh tangan, dia akan tadah air basuhan tangan kita tu, entrance kemah. Tapi negara Arab ni tak kemah lah, dewan tu entrance. Sebab apa? Sebab takut tertegur ataupun terkagum pada pengantin, kena ain, maka air itu akan digunakan untuk perubatan. Maknanya benda tu still ada asas lah daripada hadis Nabi. Boleh buat. Okay. Air tadahan. Ni satu benda yang kita nak faham pun macam susah. Sebab orang tu kena tegur, kena ambil ubat daripada orang yang buat pasal dengan dia. Dia macam berlawanan sikit. Sepatutnya air kawan tu kena sembah ke dia. Sebab dia tegur dah tadi. Tapi air dia tu kena sembah balik dia. Itu yang Nabi sebut. Wallahu a'lam, benda tu ada. Maknanya boleh buat lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana kalau satu orang tu dia terkena penyakit tapi dia nak tahu sama ada dia kena sihir ataupun terkena ain? Ada petunjuk daripada hadis tak? Okey. Kena sihir ataupun kena ain. Nak tahu beza kena sihir ataupun kena ain. Okey. Kena sihir ni kita kena tahu definisi dia ialah hubungan manusia dengan jin yang jahat. Syaitan. Okey. Ain ni tak ada hubungan syaitan. Cuma dia datang daripada pandangan mata yang kagum ataupun pandangan mata yang hasad. Dua tu. Okay. Para ulama yang bincang bab ni secara detail ialah Ibnul Qayyim yang bincang secara detail. Yang zaman mutaakhir kita ni ialah Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Saya rasa dalam tu ada buku Ruqyah dan Perubatan, dia ada sebut tentang tu. Syekh Wahid Abdul Salam Bali kata orang yang kena sihir, nak tahu dia beza dengan kena ain, pertama sekali dia suruh pergi diagnose hospital dulu. Perubatan sains moden. Pergi hospital kata tak ada apa-apa tapi badan sakit. Okay. Sekiranya yang sakit tu dia ada gangguan macam mimpi ke ataupun dikacau tertentu, maka itu sihir. Tapi tak ada gangguan apa-apa tapi sakit. Pergi diagnose hospital kata tak ada sakit, maka itu ain. Ain ni tak ada apa-apa. Kalau sihir ni macam kita mimpi nampak binatang tertentu, sebab syaitan dia akan main peranan situ. Ain tak. Ain tiba-tiba sakit. Pergi hospital kata okey. Itu beza ain dengan sihir. Wallahu a'lam nampak tu. Jadi setakat tu ialah aku untuk kita pada petang ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.